Okey, untuk soalan yang ke-12, jadual 5 menunjukkan jisim dan harga buah kurma R dan buah kurma S. Okey, buah kurma R kat sini jisim 100 gram, harga dia RM16. Okey. Untuk kurma S 1 kg RM48. Okey, soalan pertama, hitung harga bagi 500 gram buah kurma R. Kalau 100 RM16. Kalau 500 berapa? Maknanya ni 100, 200, 300, 400, 500. Jadi ada 5 kan? Ada 5. Maka 16 ni kita darab dengan 5 lah. Bukan darab 500. 16 darab 5. 5 darab 6, 30. 5 darab 1, 5 tambah 3, 8. Okey, maknanya RM80. Maka jumlah harga, okay, harga dia untuk 500 gram adalah RM80. Okay, untuk soalan kedua, Zeti membeli buah kurma R dengan harga RM160 dan buah kurma S dengan harga RM240. Kurma R 160, kurma S 240. Okay, soalan dia, hitung jumlah jisim buah kurma yang dibeli oleh Zeti. Dia tanya jumlah jisim. Jumlah jisim ni maknanya R tambah S lah. Okey, macam mana kita nak kira jisim yang dibeli untuk R dan S? Okey, untuk cari jisim R, kalau dia bayar 160 ni, maknanya 160 kita bahagi dengan RM16 lah. Sebab harga dia 100 gram RM16. Maka 160 kita bahagi dengan 16. Okey, ni saya nak bahagi macam ni je lah. Okey, RM ni buang lah. Okey, 16 darab 1, 16 darab 1. Sebab nombor yang sama tu saya guna kaedah pemansuhan. 16 darab 1, 16 darab 1, 16. Okey, sifar lah. Maka 10 kali lah kat sini maknanya. Untuk RM16, 100 gram. Okey, jadi kalau 160 adalah 10 kali kat sini. Ada 16 ni ada 10 kali. Maka yang ni pun kita darab dengan 10 lah. 160, 100 gram darab dengan 10 ni. Darab 10. Maka kita dapat 1000 lah kan. 1000 gram ataupun atau 1 kg. Yang ni. Saya tunjuk detail lah tu. Nak tulis yang ni boleh, yang ni pun boleh. Dari mana datang 10? Hasil bahagi tadi. Dapat 10 kali. Okey, untuk yang Z pula, dia bayar RM240. Okey, harga dia RM48 untuk satu kan. Bahagi 48 lah. Okey, kalau susah bahagi kaedah pemansuhan, boleh guna cara bahagi bentuk lazim. Nak buat sifir 48 boleh, ataupun saya guna sifir 24 dulu lah. Sebab 24 ada 48 kan. 24 darab 1, 24. 24 darab 2, 48. Okey, sifar lah. Okey, sifir 2 pula. 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. Okey, dapat 5 kali. Okey, maknanya untuk RM48 tu, kalau kita tulis kat sini, RM48 ni untuk 1 kg. Okey, kalaulah dia beli 240, maknanya 1 kg ni darab dengan 5 ni. Okey, jadi kita dapat apa? 5 kg. Okey, soalan tanya jumlah jisim kurma. Yang tadi 1 kg, yang ni 5 kg. Kita tambahkan 1 tambah 5 kg. Maka jumlah dia adalah 6 kg. Jumlah kurma yang dia beli adalah 6 kg lah. Okey, R dan S. Okey, untuk soalan yang ke-13, jumlah gaji bulanan Kamal dan Salina suami isteri ialah RM5,600. Gaji bulanan Salina adalah 3/4 daripada gaji bulanan Kamal. Soalan yang pertama, suami isteri itu menyimpan 10% daripada jumlah gaji bulanan mereka. 10% dia simpan. Hitung jumlah simpanan mereka bagi 6 bulan. Dia simpan 10%, dia tanya 6 bulan. Ni adalah gaji bulanan mereka ni, 5,600 ni. Maka soalan tanya berapa jumlah simpanan, kita kena kira simpanan untuk sebulan dulu. 10% daripada jumlah gaji mereka. Potong sifar 1, 2 sifar. 1 darab 560.
dapat RM560. Soalan tanya untuk 6 bulan. Ini adalah sebulan. Okay, ini untuk sebulan. Okay. Kalau 6 bulan maknanya RM560 darab dengan 6. 6 darab 6, 36. 6 darab 5, 30 tambah 3, 33. Maka jumlah simpanan mereka untuk 6 bulan adalah RM3,360. Okey, untuk soalan B, hitung gaji bulanan Salina. Okey. Dia kata kat sini, gaji bulanan Salina adalah 3/4 daripada gaji bulanan Kamal. Okey, kalau kita lihat pada ayat ni menunjukkan gaji Salina ni tak sampai pun separuh ataupun setengah daripada ni. Okey, tak sampai separuh sebab 3/4 daripada gaji Kamal. Okey, untuk selesaikan soalan B ni, yang ni saya bagi contoh lain dulu. Okay, saya bagi contoh lain iaitu nombor yang biasa kita jumpa dalam buku-buku latihan yang kita buat. Okay, contohnya saya bagi jumlah pendapatan mereka sama 5,600. Okay, dan ayat dia saya tukar. Dia kata, ni contoh lain gaji Salina adalah 3 kali gaji Kamal. Ini biasa kita jumpa. Okay, gaji Salina 2 kali gaji Kamal, gaji Salina 3 kali gaji Kamal, maknanya 3 kali. Biasa kita jumpa macam ni. Kan? Maka kalau untuk pemahaman yang ni, contohnya saya lukis gambar, wakilkan. Okay, ni Salina, ni Kamal. Dia kata Salina ni adalah 3 kali Kamal. Okay, contohnya saya wakilkan dengan gambar petak. Okay, katakan ni petak ni merujuk kepada gaji Kamal lah. Dan Salina ni dia kata 3 kali gaji Kamal. Maknanya gaji Kamal ni kita wakilkan 3 kali. 1, 2, 3. Sebab 3 kali. Okay, macam tu. 2, 3. Okay, faham daripada ni ada 3 lah. Okay. Untuk pengiraan, nak tahu berapa gaji dia orang, kita bukan bahagi 2, okay? Dan bukan bahagi 3. Tapi sebenarnya kat sini ada 4 bahagian. Kalau kita tambah 1, 2, 3, 4. Okay, Kamal 1. Salina dia kata 3 kali Kamal, maknanya 1, 2, 3. Ni Kamal, tapi ada 3. Okay, jadi kalau kita tambah jadi 4. Betul tak? Jadi kat sini pengiraan dia 5,600 bahagi dengan 4. Okay, 4 darab 1, 4. 4 darab 1, 4. Ada lebih 1. 4 darab 4, 16. Sifar. Maknanya satu bahagian ni mewakili ataupun yang Kamal ni adalah bersamaan dengan 1,400. Okay, bersamaan dengan RM1,400. Nak tahu gaji Salina, maka untuk gaji Salina, maka dia ada 3 bahagian. 1/4 darab dengan 3 lah sebab dia ada 3. Okey, untuk situasi macam ni memang dia akan gaji dia lebih tinggi lah. Okey, 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. Okey, kalau situasi macam ni gaji dia lebih tinggi lah. Ini kalau nombor bulat. Okey, tapi kalau nombor dalam soalan tu nombor pecahan. Okey, dia bagi nombor pecahan. Okey, dia kata gaji Salina adalah 3/4 daripada gaji Kamal. Okey, maksud dia macam ni. Ini Kamal, ini Salina. Okey, kalau situasi tadi gaji Salina 3 kali ni. 1, 2, 3 boleh lukis penuh. Okey, tapi kalau situasi macam ni, ni Salina, ini Kamal. Dia kata gaji Salina ni adalah 3/4, bukan 3 kali. Okey, maknanya bukan. Kalau 3 kali kita lukis petak ni 3 kali. 1, 2, 3, kan? Jadi kita akan bahagi 4. Tapi kat sini dia kata gaji Salina adalah 3/4 Kamal. Maknanya yang Kamal ni kita kena belah 4. Okey, dan yang Salina punya ni 3 bahagian sahaja. Kita ambil 1, 2, 3. Maknanya bukan petak besar macam ni lah. Dia hanya 1, 2, 3. Bukan, tak perlu lukis yang besar. Okey, bukan ini.
Tak perlu lukis. Tak perlu. Kalau yang tadi kita akan lukis petak ni sama besar 1, 2, 3. Tapi yang ni bukan macam tu. Sebab dia pecahan 3/4. Maknanya daripada kamal tadi kita lukis satu petak tadi, kita belah 4. Sebab dia kata yang salinan ni hanya 3/4. Jadi kita ambil 1, 2, 3, 3 bahagian je. Jadi kat sini semuanya bahagian ada berapa? Bahagian dia ada 7. Semua ni kalau kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bahagian. 7 bahagian. Yang penting sekarang kita nak tahu kita nak bahagi berapa tu. Boleh okay, ada 7 bahagian semuanya. Tetapi untuk salina punya adalah 3/4 sahaja. Ni. Okay, 3/4. Maksudnya 3 bahagian lah, merujuk kepada 3 bahagian lah. Okay, 3/4 ni adalah 1, 2, 3. 3 bahagian lah. Okay. Ni 3 bahagian. Jadi untuk pengiraan kita kalau untuk salina kita akan tulis macam ni lah. Daripada keseluruhan, sebab tambah semua ni merujuk kepada 5600. 7 bahagian ni adalah merujuk kepada yang ni. Okey, boleh Jadi sekarang nak tahu salina punya, dia kata salina 3 bahagian daripada 7 lah. Kalau ikutkan 3 daripada 7. Okey. Jadi untuk salina punya ada 3 daripada 7 bahagian kesemuanya ni. Ada 7 bahagian kan? Jadi salina 3/7. Jumlah duit 5600. Okey, jadi 1/7 7. Okey, sifar 7, 1/7 7, 8/7 56, sifar 3/8 24, belakang dia ada sifar 2. Maka pendapatan salina adalah 2400. Okay? Tapi kalau nak cari pendapatan kamal, 5600 tolak 2400 atau 1, 2, 3, 4. 4/7 darab dengan 5600, boleh dapat gaji kamal. Okay? Itu cara dia. Dia samalah, dia sama situasi macam kalau kita guna kaedah lukisan ni, kita akan nampak lebih jelas lah, lebih faham. Okay? Jadi itu salah satu contoh pengiraan dia lah. Okay? Boleh